pada hari ini dapat bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah pada hari ini saya ingin menyentuh beberapa perkara yang saya tengok sehari dua ni agak diperkatakan, dan saya di beberapa tempat saya diminta untuk menerangkannya, iaitu persoalan beberapa istilah dalam dalam kumpulan-kumpulan yang dinisbahkan kepada kumpulan-kumpulan Islam lah. Seperti apa dia Ahli Sunnah wal Jamaah, apa dia Syiah, apa dia Khawarij, apa dia Wahabi. Jadi istilah-istilah ni orang macam banyak macam bahaya Wahabi, orang pun tak tahu apa dia sebenarnya. Jadi insyaAllah saya akan gunakan whiteboard lah untuk menerangkan pengajar apa hari ni. Jadi sebenarnya kumpulan-kumpulan ni adalah kumpulan-kumpulan yang lahir daripada susur galur dalam sejarah Islam itu sendiri. Sebab yang saya nak kupas yang pertama sekali, disebabkan dari sudut sejarahnya, kumpulan yang paling lama ialah Syiah. Syiah jauh tak apa lah. Syiah jadi kita tengok dalam surat khabar, dalam majalah ada menceritakan tentang kemasukan ajaran Syiah di Malaysia, khususnya di Gombak. Saya tak tahu lah sebab apa orang Gombak ni dia memang minat ajaran-ajaran baru. Jadi apakah dia Syiah? Mungkin kalau orang tu tengok dalam internet ke apa, banyak maklumat tentang terutamanya dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab lah. Dalam bahasa Melayu pun ada juga. Cuma Syiah ni ialah berlakunya, kalau kita tengok, hasil daripada perebutan jawatan. Kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW, orang tak pernah pertikaikan kedudukan baginda SAW sebagai khalifah, sebagai pemerintah. Jadi senang je zaman Nabi ni, siapa yang tak setuju dengan Nabi kafir ya. Jadi mesti terima, selagi dia mengawal Islam dia terima. Jadi bila kewafatan Rasulullah SAW, maka timbulnya persoalan siapa yang nak mengganti baginda. Jadi orang berlakulah permusyawaratan ya. Orang Islam mula bermusyawarat. Kemudian beberapa orang keluarga Nabi terdekat dia tidak hadir dalam permusyawaratan tu. Antaranya Ali lah. Dia sibuk menguruskan jenazah. Jadi orang sedang bermusyawarah untuk melantik siapa pengganti Rasulullah SAW. Orang Ansar, iaitu orang Madinah asal, mereka nak orang Ansar yang jadi pengganti Nabi. Orang Muhajirin, mereka nak kumpulan Muhajirin. Ni sebenarnya tabi'in. Kita orang kawin nak jadi mestilah, maknanya kita mesti nak orang kita yang jadi pemimpin sebab nak jaga kepentingan kita. Itu sesuatu yang biasa. Macam yang di Malaysia sekarang ni, orang Melayu nak pemimpin dia orang Melayu, biasa. Islam sama Islam, prinsipnya Islam. Tapi dalam Islam tu ada bangsa ni. Jadi orang Ansar nak negara kawin kena merintah. Jadi Rasul daripada kalangan kami yang berhak. Jadi berlakunya perdebatan sampailah Abu Bakar bangun, dia kata dia pernah dengar Nabi SAW berkata al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu mesti dari kalangan Quraisy. Ini ada satu soalan pula, adakah pemimpin sepanjang zaman mesti Quraisy
ataupun yang dimaksudkan oleh Nabi ialah pemimpin yang akan mengganti dia sahaja pada ketika itu. Mesti Quraisy. Selama beberapa abad orang hanya menerima Quraisy sebagai beberapa abad. Sebab tu dinasti Umawi semua tu Quraisy, dinasti Abbasiyah tu Quraisy. Jadi kebanyakan dalam masa beberapa ratus tahun orang hanya boleh menerima orang Quraisy sahaja sebagai pemimpin tertinggi. Tetapi bila Ibn Khaldun dia ada ulah lah, dia kata Quraisy tu bukan bermaksud Quraisy dinasti Quraisy sepanjang zaman, tapi pada masa Nabi Quraisy tu ialah kaum yang dominan. Maka Nabi suruh Quraisy tu supaya bila orang Quraisy menjadi pemimpin, maka dia senanglah mengawal situasi sebab orang dia yang aman. Kalau dalam situasi itu maknanya orang Melayu berhaklah di Malaysia ni untuk jadi pemimpin tertinggi. Kalau kita kata itu yang dikatakan istilah ketuanan Melayu. Kita tak nak pergi pada tu. Tapi kita nak katanya di sini mula berlakunya perdebatan dan akhirnya semua orang Islam setuju Abu Bakar menjadi khalifah menggantikan Nabi. Kemudian di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab juga berlaku permusyawaratan siapa yang nak menggantikan Abu Bakar. Tetapi Umar dia menyenaraikan pengganti dia. Kamu pilih ni beberapa orang dia cadangkan. Namun begitu, apabila sampainya zaman Osman bin Affan, negara Islam telah mula mengalami masalah dalaman, iaitu orang Islam sudah berpecah belah. Sebab apa berlaku pecah belah ni? Kerana perkembangan Islam yang pesat tu mengakibatkan ramai orang masuk Islam tapi tak faham Islam. Sebab dia perkembangan dia besar sangat kan. Di zaman pemerintahan Umar Al-Khattab dan Osman bin Affan, Umar Al-Khattab mula menakluk Mesir. Osman bin Affan telah masuk ke Libya. Sekarang ni Libya, Tunisia, maknanya dia dah di situ. Di sebelah atas sana telah sampai ke Azerbaijan. Maknanya negara Islam sudah sangat luas. Kita buat jangan, mungkin zaman sekarang ni dah cukup luas dah pada pandangan kita, tapi kalau zaman tu zaman kena jalan dengan kuda dan sebagainya, negara tu terlalu luas. Negara Saudi tu saja berapa kali ganda daripada Malaysia. Tak boleh SMS, tak boleh telefon, hanya berdasarkan kepada perjalanan kuda dan burung merpati macam tu saja. Jadi betapa kalau kita lihat sangat luaslah negara itu pada pandangan mereka. Yang mengakibatkan apa dia? Yang mengakibatkan berita payah nak sampai. Satu-satu berita tu susahlah nak pergi sampai. Kalau sampai di bandar kat kampung orang tak tahu lagi. Jadi penyampaian berita tu sangat susah pada zaman tu. Dan kalau kita lihat juga, bila berita ni susah, maka mudahlah berlaku fitnah. Maknanya fitnah ni cepat tersebar. Kalau orang pergi satu kampung, dia buat ajaran baru, nak boleh pecah temelang dia ajaran sesat ni, lama mana nak sampai kat khalifah, ataupun kat ketua, kat gubernur dan sebagainya. Ini lama. Jadi menyebabkan pada zaman tu fitnah ni mudah tersebar. Tambahan pula, Islam telah tersebar ke negara-negara yang dulunya menganut fahaman seperti Majusi. Majusi iaitu Iran. Dia lain dengan orang Rom. Orang Rom ni dia ahli kitab, tapi Majusi ni dia tak ahli kitab. Dia lebih ke orang Hindu. Orang Hindu ni dia punya agama Allah letih kita tengok. Tuhan banyak pangan, Tuhan ada kepala rimau, kepala buaya, kepala ni, macam-macam. Jadi negara yang agama yang tidak berasaskan kepada agama samawi ni, dia lebih jauh daripada Islam. Jadi bila mereka masuk, sesuatu bangsa ni bila dia masuk Islam, kita pun ataupun bangsa kita pun
bila dia daripada contohnya anamisma kepada Islam, dia tak boleh tinggal semua anamisma dia tu. Sebab masuk tu tak semestinya semua orang belajar kan, dia akan membawa juga. Ajaran-ajaran karut-marut tu akan terbawa-bawa tu separuh. Sebab tu kalau orang Malaysia ni dia cepat percaya tahyul misalnya. Sebab dulu kuat sangat tahyul, bila masuk Islam tu kaki-kaki tu ada dibawa-bawa. Okey, jadi bila umat Islam telah tersebar ke Islam telah tersebar ke Iran, Islam telah tersebar ke negara Azerbaijan, Mesir, maka banyaklah orang yang masuk Islam tapi kurang memahami Islam dia. Seperti generasi para sahabat yang masuk Islam kerana kefahaman. Kerana Islam masa tu lemah, orang yang masuk tu memang kerana kokoh betul dan faham betul. Lalu akibatnya apabila berlaku pembunuhan Osman bin Affan, disebabkan ada orang yang tidak puas hati dengan pemerintahan Osman bin Affan. Kalau kita tunjuk peta sikit, saya rasa tuan-tuan lagi hebat ikut peta. Kalau kita tunjuk peta negara Saudi tu, maka kalau Mekah di sini, Madinah di situ, dan kalau kita tengok mungkin kita kata negara Islam Damsyik apabila apa ni, Damsyik ni antara pusat yang Islam tersebar juga kat sini. Jadi umat Islam dah kuat di kawasan ni. Jadi gubernur ni Yaman, sebab khalifah dah tak boleh nak pergi sendiri kan, lantiklah ada menteri besar lah kalau kita sekarang, gubernur-gubernur. Ada gubernur-gubernur ni orang tak puas hati dengan gubernur-gubernur yang dilantik oleh Osman. Lalu mulanya orang protes Osman tu sendiri, akhirnya menyebabkan Osman dibunuh. Zaman tu jahil manusia ni, sahabat Nabi yang rapat tu pun dia boleh bunuh. Bila berlaku pembunuhan Osman bin Affan, maka mulalah orang menuntut pula orang yang geng Syiah. Syiah ni maknanya kumpulan sebenarnya. Syiah ni kumpulan. Jadi mulalah ada Syiah Osman maknanya. Kumpulan yang menyokong Osman ni, dia menuntut Saidina Ali untuk menghukum orang yang membunuh Ali disebabkan situasi kelang kabut masa tu. Situasi kelang kabut, bila negara tidak stabil, masing-masing kena jaga sebab apa? Takut berpecah negara Islam. Jadi Ali melewatkan sikit penghukuman orang yang membunuh Osman. Di sinilah berlaku protes terhadap Ali kali. Kalau kita tengok peristiwa pembunuhan Osman pun memang peristiwa dia sangat menyayat hati. Dia dikepung dalam rumah dia, dia dibunuh. Jadi kalau untuk pengetahuan kita juga, kalau kita balik tengok tadi, kumpulan yang kononnya mengatakan bahawa, orang Syiah mengatakan bahawa aliran yang tidak berpuas hati dengan pelantikan Abu Bakar dan Umar, Abu Bakar masa Nabi mati tu, dikatakan bahawa aliran tu semakin membesar. Bila Nabi mati, keluarga Nabi tak pergi bermesyuarat siapa nak ganti Nabi. Jadi aliran tak puas hati itu makin lama makin bersemarak dikatakan. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya sahabat semuanya menerima kepimpinan Abu Bakar. Tapi aliran Syiah dia kata ada sahabat tak puas hati, nak latih Ali juga sebagai pemimpin, sebab Abu Bakar dan Umar dan Osman ni tidak dianggap ahli bait. Bukan ahli. Ahlul bait boleh juga. Ahlul bait. Al-Imran, surah Al-Imran, bukan surah Al-Imran. Kalau dengan radio IP dia kata dalam surah Al-Imran, salah. Surah Al-Imran. Panjang.
biasalah Melayu dia tinggal panjang pendek itu biasa kan. Lepas tu situasi ini menjadi macam mana ketika Ali pergi ke Kufah, ke Iraq, dia juga telah dibunuh. Sebab apa? Sebab orang kumpulan yang tak puas hati ni kan. Jadi sebelum Ali dibunuh berlakunya pertentangan. Sebab apa? Harus menuntut supaya Osman diberi pembelaan. Pembunuh Osman ni dihukum ni makin membesar. Antara sahabat yang menyokong ialah Muawiyah. Muawiyah tu gubernur di Damsyik. Jadi Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW, Ummul Mukminin, dia pun menyokong juga supaya Osman ni pembunuh Osman tu dihukum. Jadi seruan ke arah menekan Ali untuk ni makin banyak. Akhirnya menimbulkan konflik. Orang tak setuju dengan Ali dan ada pengikut-pengikut yang menyerang, membuat tindakan agresif. Dia menyerang secara bersenjata secara tidak dapat dikawal. Akhirnya sahabat terlibat dalam peperangan, beberapa siri peperangan antara para sahabat. Dan sahabat-sahabat ni pula sahabat-sahabat yang hebat-hebat, iaitu antara 10 mubasyirin bil jannah. Antara 10 orang yang dijanjikan syurga tu kelahi. Maknanya kelahi ni mungkin sifat manusia kot, lain lagi dah. Ingat, Ali dijamin masuk syurga. Muawiyah penulis Quran. Muawiyah penulis Quran. Aisyah duduk di satu pihak, Ali di satu pihak berpegang. Tetapi jumhur umat Islam menganggap bahawa pihak yang benar ialah Ali. Tapi sebenarnya Muawiyah ni bukan nak berperang sangat. Dia terlibat dalam kecah peperangan tu disebabkan oleh pengikut yang agresif. Dia tak nak tahan. Namun demikian, apabila situasi ini berlaku, Ali dibunuh, maka kumpulan yang nak Ali memerintah daripada awal ni telah mempergunakan situasi itu sebagai di sinilah bermulanya perkataan Syiah. Syiah ni kumpulan Ali. Apabila kepimpinan diambil daripada Mekah, bertukar ke Iraq dulu, ke Damsyik oleh Muawiyah, maka kumpulan yang menyokong Ali ni menjadi semakin agresif kerana mereka menganggap pembunuhan Ali itu sesuatu yang tidak boleh diterima. Jadi di sinilah bermulanya timbulnya Syiah. Perkataan Syiah itu timbul, iaitu orang yang menganggap pemerintahan manusia ni, pemerintahan tertinggi dunia Islam, mestilah diketuai oleh keluarga Rasulullah SAW. Mereka melihat bahawa hak memerintah tu adalah hak keluarga, keturunan. Sedangkan para sahabat tidak menganggap hak memerintah tu sebagai keturunan. Sebab itulah Abu Bakar ganti Nabi. Jadi dalam sistem yang kita percaya, hak memerintah tu berdasarkan kelayakan dan pilihan ramai. Pilihan, iaitu kita panggil syura, permusyawaratan. Tapi orang Syiah dia tidak melihat begitu. Dia melihat bahawa permusyawaratan, pelantikan keturunan pemerintah mengganti Nabi itu mestilah daripada keluarga. Oleh itu, bila Syiah ni sampai ke Iran, dia sangat subur untuk diterima oleh orang Iran. Sebab apa? Sebab orang Iran sebelum ni pun sudah mempunyai negara empire yang besar, dan mereka ni sangat mendewa-dewakan raja. Raja tu macam Tuhan. Jadi bila pemikiran Syiah ni mari ke Iran, mana dia pun, walaupun begitu, Iran tidak menjadi negara Syiah kecuali 400 tahun kebelakangan ini sahaja. 1000 tahun dalam zaman sebelum tu, Iran bukan negara Syiah. Dia baru 400 tahun jadi negara Syiah.
Dan Mesir pernah diperintah oleh negara Syiah, iaitu kerajaan Fatimiyah. Jumlah orang Syiah dalam dunia ni ialah lebih kurang 10% penduduk Islam. Maknanya penganut Islam tu 10% adalah Syiah lebih kurang. Dan mereka ni berada di Yaman, Bahrain, di Mesir, dan banyaknya di Iraq, di Iran, Iran, Jordan tak banyak, dan di Syria. Ini kawasan ni lah, kawasan di Lebanon sikit, tapi yang banyaknya Iran lah. Disebabkan pertubuhan Syiah ni ialah pertubuhan yang fanatik. Dia fanatik keluarga lah. Dia fanatik keluarga, maknanya pemimpin mesti di kalangan keturunan. Bila mereka ada pembunuhan Ali, maka pembunuhan Ali itu dijadikan sebagai satu titik tolak untuk nak mengambil simpati orang. Tambahan lagi pula, apabila Ali dibunuh, maka berlakulah, sebelum Muawiyah mengambil kuasa dan menjadikan Damsyik sebagai ibu negara, maka pemerintahan tu diambil dulu oleh keluarga Nabi juga, iaitu cucu Nabi Hasan. Tetapi disebabkan pengaruh Muawiyah ni hebat sangat, Muawiyah ni dia gubernur yang hebat, orang sangat respect pada dia. Jadi bila Hasan mengambil alih pucuk pimpinan negara Islam, tak boleh nak mengekalkan keamanan. Pengikut Muawiyah ni menekan sangat, Hasan bertindak memberi jawatan, dilepaskan kepada Muawiyah. Bila situasi ini berlaku pula, dalam keadaan begitu, di zaman pemerintahan Yazid anak Muawiyah, cucu Nabi Hussein telah dibunuh. Bermula daripada pembunuhan Hussein, pengikut Syiah menjadi agresif dan bertindak secara kekerasan. Dia mula bersenjata. Jadi teruslah mereka menyebarkan. Disebabkan mereka ni kumpulan fanatik keluarga, maka mereka sendiri pun berpecah juga. Syiah ni ada beberapa jenis juga. Syiah yang paling ramai ialah Syiah Isna Asyar. Isna Asyar ni maknanya 12. Syiah 12. Macam mamak je. Syiah 12 ni, dia Iran sekarang ni ialah Syiah Isna Asyar. Mengapa mereka dipanggil Syiah Isna Asyar? Mereka percaya dalam dunia ini ada 12 orang pemimpin, ada 12 orang imam dia panggil. Pemimpin tu dipanggil imam, dan kesemua imam tu telah lahir, telah berlalu dah, kecuali seorang nama dia Mahdi. Ada orang nama Mahdi. Sebahagian sarjana Islam mengatakan kefahaman Imam Mahdi akan lahir itu berasal daripada Syiah. Lalu mereka tak percaya kewujudan Imam Mahdi. Dalam Syiah memanglah Imam Mahdi ni dianggap, Mahdi ni telah lahir pada tahun lebih kurang 100 hijrah lebih, dia telah lahir. Tetapi ketika dia berumur 4 tahun, dia telah bermain dalam guni gandum ayah dia, kemudian hilang. Maknanya Syiah Mahdi ni akan lahir pula di tempat Sardat, dalam rumah padi ayah dia lah. Jadi ini antara pemikiran Syiah lah. Jadi mereka ni sedang menunggu kedatangan Imam Mahdi Syiah, yang dikatakan telah lahir, kemudian hilang dan akan datang. Dia macam konsep Nabi Isa dia buat. Tetapi pengkaji sunnah bila mencari siapakah Mahdi yang telah lahir ni, tak jumpa. Maknanya tidak diketahui dalam sejarah adanya seorang yang nama
Mahdi apalah panjang nama dia ni, telah lahir hilang dalam guni gandum ayah dia apa semua. Cerita tu tidak ada sandaran, tapi orang Syiah anggap dia sebagai satu akidah. Kerana bertelingkah pula dengan Syiah 12 ni, maka lahir pula Syiah Ismailiyah. Dan setelah bertelingkah dengan Ismailiyah ni, lahir pula Syiah Zaidiyah. Dan daripada 3 kumpulan ni, berpecahlah Syiah tu kepada berpuluh-puluh kumpulan. Berpuluh-puluh. Bila sebut Syiah saja, kita anggap ianya satu fahaman yang salah. Maknanya tak ada Syiah tu betul. Syiah mesti salah. Cuma salah Syiah ni bermula daripada salah fasik sampailah salah kafir. Dia kata salah. Sebab apa? Seorang Syiah mesti membenci sahabat Nabi. Mesti benci sahabat Nabi. Paling kurang dia kata sahabat Nabi itu telah bersalah merampas kepimpinan daripada Ali. Lebih sikit, dia mengkafirkan para sahabat yang tidak bersama Ali. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Utsman kafir, Ali kafir. Dan mereka ni mengkafirkan Aisyah, isteri Nabi, dan mereka menganggap Aisyah ni telah berzina. Sebab peristiwa ifk, betul tak? Peristiwa Nabi Aisyah telah dituduh berzina tu, orang Syiah bagi mereka mereka benar. Mereka membenarkan peristiwa itu bahawa Aisyah telah berzina. Jadi paling kurang sebut Syiah memang salah. Sebahagian ulama sunnah, ulama yang tak mengikut ajaran Syiah ni, mereka mengatakan Syiah ni salah. Sebahagian ulama sunnah juga yang agak keras sikit, dia kata apa? Keras pun berasal juga. Dia kata Syiah je kafir. Sebab mereka bersalahan pendapat berkenaan dengan hukum mengkafirkan sahabat. Sebab Syiah ni dia menghina para sahabat. Bagi dia sahabat ni, oleh itu dasar ajaran Syiah dengan ajaran kita berlainan. Mengapa berlainan? Kerana mereka tidak menerima sebahagian besar daripada hadis-hadis yang kita guna. Maknanya Sahih Bukhari tu mereka tak boleh guna, Sahih Muslim tak boleh guna, sebab apa? Sebab orang Syiah menganggap sahabat yang membenci sahabat yang tidak bersama Ali itu kafir. Jadi semua hadis dia tak boleh guna. Dia hanya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh keluarga Nabi sahaja. Apa-apa balik pada keluarga Nabi. Jadi hadis dia sikit lah. Begitu juga ulama-ulama sunnah ni, ulama-ulama Islam yang majoriti ni, mereka mengkaji kesahihan hadis berdasarkan perawi yang meriwayatkan hadis-hadis itu secara telus, tanpa mengira mereka ni keturunan mana. Tapi orang Syiah tidak. Dia menerima semua laporan daripada orang Syiah. Kalau keturunan Nabi, lepas tu orang Syiah, dia pun terima, tanpa mengira orang tu kelentong ke, orang ni tak kira. Yang penting orang kita. Jadi ada beberapa dasar mazhab Syiah ya, yang mereka anuti lah. Antaranya mereka beriman bahawa Mahdi ni akan lahir, dan dia ni telah dilahirkan, cuma dia akan lahir, dia akan memimpin dunia. Dia percaya kepada, dia panggil Rafidah. Rafidah ni ialah mereka mengkafirkan para sahabat Nabi yang tidak bersama Ali. Mereka dari sudut upacara, dia banyak upacara. Mazhab Syiah ni dia banyak upacara. Lalu antara upacara yang paling tersohor ialah upacara 10 Muharram, kerana hari kematian Husain, cucu Rasulullah SAW. Lalu kita tengoklah macam mereka buat upacara tu macam orang Hindu, apa semua. Mereka pukul dengan pedang, pada sampai pengsan sebagainya. Mereka juga percaya dengan satu apa lagi,
Satu prinsip iaitu prinsip taqiyah, iaitu prinsip berbohong. Iaitu kalau mereka berada di depan orang sunnah, mereka tidak akan mengaku mereka Syiah. Itu prinsip dia. Kalau dia kalau orang tanya, awak ni Syiah ke tak? Orang Syiah ni biasa takut nak kata saya Syiah. Dia akan menipu. Dia akan kata, tak, Syiah ni dulu apa semua. Itu taqiyah, iaitu bermuka-muka. Dan apa ni, itu dari sudut prinsip lah. Dari sudut fiqh pula, mereka ni ada beberapa, banyaklah perkara-perkara yang berlawanan dengan pengamalan kita. Antaranya mereka sembahyang di atas batu. Walaupun sembahyang atas tikar, letak batu juga, sujud atas batu. Sebab dianggap batu Karbala, iaitu batu tempat bumi Husain telah dibunuh. Jadi dia kena, tempat tu mulia. Jadi kita pergi mana pun kita kena sujud atas batu. Sebahagian lagi mengatakan bahawa kapet ni buatan manusia, batu tu, tanah tu buatan Allah. Jadi kita kena sujud atas tempat buatan Allah. Hak Allah buat, padahal kapet pun Allah buat juga. Manusia menjumpai cara nak campur-campur ni lah. Adalah manusia zat keluar kapet dia ni, dia campur bahan dia sebenarnya. Manusia tidak mencipta lah. Jadi Syiah juga dari sudut fiqh dia beriman dengan perkahwinan mut'ah. Yang ni yang memberi lonjakan, menyebabkan orang suka nak masuk Syiah. Sebab di Iran sendiri katanya, saya tak pernah pergi ke Iran, katanya tidak famous sangat perkahwinan mut'ah. Mut'ah ni maknanya dia kahwin kontrak. Maknanya dia bagi RM20, RM50, RM100 kat perempuan tu. Okey, kita kahwin berapa? 3 jam ya. Sah dah macam tu. Tanpa wali, tanpa saksi, tanpa semua, dengan bagi duit dan kahwin, supaya mereka boleh melakukan persetubuhan. Jadi ini antara ajaran-ajaran Syiah. Dan ajaran Syiah ini telah duduk dalam pemerintahan Islam yang selepas itu dengan tidak berapa diberi perhatian lah. Maknanya mereka ni tak ada kuasa sangat, sehinggalah kerajaan Islam Fatimiyah telah menguasai Mesir. Begitu juga dalam mereka naik sebahagian dari dalam pemerintahan Salajikah. Salajikah ni ialah satu dinasti, satu pemerintahan dalam pemerintahan kerajaan Turki. Satu era pemerintahan dalam kerajaan Turki. Jadi ini antara umum lah saya ceritakan tentang Syiah. Istilah ahli sunnah wal jamaah pula, sebenarnya istilah ahli sunnah wal jamaah ni diambil hasil daripada hadis Nabi, kan? Hasil daripada hadis Nabi, iaitu antaranya taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Aku meninggalkan kamu dua perkara, kamu tidak akan sesat kepadanya, Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Ataupun hadis sahabat bertanya kan, Rasulullah SAW, kumpulan yang sesat dengan yang tidak. Nabi kata orang yang tidak sesat itu ialah orang yang melazimi kumpulan yang aku berada pada jalan. Jadi di sini ahli sunnah wal jamaah. Sunnah Nabi, jamaah itu kumpulan Islam. Itu dari sudut asas nama. Tapi zaman Nabi, zaman Khulafa' Rasyidin, istilah ahli sunnah wal jamaah sebagai satu kumpulan dalam Islam ni tak ada lagi. Dia macam tu je, tak ada lagi. Yang ada umat Islam gitu ya. Tetapi apabila kurun pertama hijrah berlalu, orang Islam masuk ke kurun kedua hijrah, seperti yang saya terangkan tadi, Islam berkembang ke negara-negara di atas ni,
mulanya orang Islam berlaku sedikit saja kesilapan pada orang Islam zaman tu. Bila mereka ni kuat, gagah, mereka ni tersebar, sepatutnya mereka menterjemahkan karya orang Islam ke dalam bahasa-bahasa yang mereka jajah, mereka luaskan kuasa. Contohnya, sepatutnya kena terjemahlah karya bahasa Arab kepada bahasa Parsi kan. Tetapi keadaan terbalik. Mereka telah menterjemah karya Parsi ke dalam bahasa Arab. Mari zaman lemah ni, dia kagum dengan hak orang, dia tak kagum dengan diri dia. Lebih-lebih lagi pula disebabkan oleh Islam ni, sahabat mengasaskan Islam, tetapi orang Arab dari sudut ketamadunan ilmu sebelum Islam, mereka ni tak ada sangat, tak ada penulisan. Bila mereka mengembangkan Islam, mereka jadi cerdik. Mereka berjumpa dengan karya-karya yang bukan dalam bidang agama, tapi telah jauh ke depan. Contohnya karangan-karangan Greek, ahli falsafah Greek saya kata kan, Aristotle apa semua, Plato. Jadi bila mereka terbaca idea-idea pemikiran ni, mereka rasa benda tu tak ada dalam culture mereka. Mereka pun nak belajar, mereka pun terjemah ke dalam bahasa Arab. Akibatnya apa dia? Berlakunya pengaliran masuk pemikiran Greek tu ke dalam orang Islam punya pemikiran. Kesan dia. Akhirnya timbullah persoalan yang tidak pernah disoal oleh Nabi dan para sahabat. Contohnya, timbul persoalan, Allah ni dia buat baik saja ke dia buat benda jahat? Kita awak mudah mengingat, kita kata semua tu takdir Allah. Okey, kalau Allah mentakdirkan benda baik, nampak okey lagi. Tapi benda buruk Allah takdir juga. Orang tu mencuri, Allah takdir orang tu mencuri. Kalau Allah takdir orang mencuri, sebab apa Allah suruh potong tangan? Dah Allah takdirkan orang tu mencuri. Jadi mencuri itu perbuatan orang tu yang dia buat sendiri ke Allah takdirkan. Zaman tu perbincangan dia benda tu. Zaman kita dah balik, tak ada balik dah. Zaman kalau kita kata kita makan ubat, sakit dan sembuh itu takdir daripada Allah. Sebab apa kita makan ubat? Kita kata kita berusaha. Dan kalau kita berusaha pun dah takdir Allah tak sembuh. Takdir dulu ke usaha dulu? Jadi dia bincang benda tu. Persoalan-persoalan macam tu diperbincangkan. Sebab apa? Persoalan-persoalan macam ni ada dalam pemikiran orang Greek. Sebab mereka tidak ada agama. Dia mencari Tuhan buat gini ke, Tuhan buat gini, Tuhan buat gini. Bila orang Islam berbincang, dia bening. Dia bening. Apa yang berlaku? Berlakulah aliran pemikiran yang dia cuba kaji. Bahkan dia lebih-lebih lagi. Dia kaji benda yang kalau kita baca, dia kaji, kita kata apa-apa dia kaji benda je. Tapi permasalahan tu dibincangkan masa tu. Jadi ulama tu kena kaji juga sebab nak jawab. Dia kaji sampai syurga nerakanya habis ke tak habis. Kalau tak habis, apa lagi lepas tu ada apa lagi. Jadi dia guna, dia kaji benda. Kalau kita kata alam ni baru, Allah tu qadim. Qadim Allah tu setakat mana? Cuba gustan lagi. Nak habis mana qadim? Dia duduk bincang benda tu. Sepatutnya tak payah bincang, tapi dia bincang. Sebab dia telah membaca buku-buku falsafah. Maka untuk menyelesaikan masalah ni, berpecahlah orang Islam. Berpecah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang beranggap bahawa qada dan qadar ni adalah dalam persoalan qada dan qadar. Ahlus Sunnah wal Jamaah ni ialah orang yang kumpulan yang dominan pada masa tu, iaitu kumpulan yang mengambil Quran Sunnah dan memahami Quran dan Sunnah dengan bahasa Arab yang betul. Itu dia prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah sebenarnya. Ahli Sunnah wal Jamaah apa dia? Dia percaya kepada Al-Quran sebagai sumber tertinggi plus Sunnah plus bahasa Arab.
Ahli-Sunnah wal Jamaah. Kalau orang tu dia guna Quran dan Sunnah tapi tak guna bahasa Arab, dia bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Yang ayah pin ni dia guna Quran tapi bahasa Kelantan, bahasa Kelantan. Tak boleh. Dia kena guna Quran, Sunnah yang sahih, bahasa Arab yang betul. Dia jadi Ahli-Sunnah wal Jamaah. Sebab tu misalnya bila berlaku pertelingkahan di kalangan ulama tentang tangan Allah, kata tangan Allah ni tangan betul yang tangan ke kekuasaan. Kedua-dua tu Ahli-Sunnah wal Jamaah. Yang mengatakan tangan pun Ahli-Sunnah wal Jamaah, yang mengatakan kekuasaan pun Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tetapi aliran dalam Ahli-Sunnah wal Jamaah. Tapi bila dia, kalau orang tu kata contohnya Syiah ni bukan Ahli-Sunnah wal Jamaah. Sebab apa? Dia mentafsirkan Quran dan Sunnah. Bukan Sunnah dia tak kira sahih tak sahih. Lepas tu dia tak guna bahasa Arab yang betul. Oleh itu dia mentafsirkan apa? Dia tafsir Bismillahirrahmanirrahim sebagai Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Ali dan Fatimah. Dia tafsir aja dengan nama Allah Ali dan Fatimah. Jadi kita Ahli-Sunnah wal Jamaah, kita guna Quran dan Sunnah dan bahasa Arab yang betul. Okeylah, Ar-Rahman ni Ali. Mari mana bila orang Arab menganggap Ar-Rahman ni Ali? Cuba bawa bukti. Caranya macam mana? Caranya bila dia nak bukti, dia kena kembali kepada bahasa Arab. Bukan zaman ni, zaman jahiliah, bahasa Arab yang pure. Caranya kena cari syair-syair Arab yang menamakan Ar-Rahman ni Ali. Kena cari je. Jadi bila cari-cari tak ada tu kamu rentong lah mana. Itu bahasa Arab yang salah. Itu pentafsiran dia memang macam tu. Kena Al-Quran, Sunnah yang sahih, bahasa Arab. Syiah bila dia guna Sunnah, dia tak kira sahih. Sebab apa? Sebab dia kira orang Syiah had betul. Jadi tak. Ini tiga benda utama lah untuk mengetahui aliran Sunnah dan Syiah. Aliran Ahli-Sunnah wal Jamaah. Bila orang tu tidak mentafsirkan dengan ni, dia jadi benda lain. Apakah kumpulan-kumpulan lain? Pada zaman tahun kurung kedua Hijrah tu, mulalah keluarnya Mu'tazilah, Jabariyah. Ini dalam satu polemik saja jadi Mu'tazilah, jadi Jabariyah. Contohnya dalam polemik qada dan qadar. Bila cakap buat qada dan qadar, Ahli-Sunnah wal Jamaah dia menganggap qada dan qadar ni ialah ketentuan Allah. Manusia kena berusaha tanpa melihat ketentuan Allah yang dia tak tahu lagi. Bila dah berlaku ketentuan Allah tu, dia pun kata daripada Allah. Sebelum berlaku dia kena berusaha. Mu'tazilah dia tak terima. Lalu dia kata, kalau kita kata ketentuan Allah tu, takdir ni Allah tentukan pada manusia, maka Tuhan tu jahatlah. Sebab bila orang tu buat jahat, orang tu kata, bukan aku tak takdir, Allah tak takdir. Lalu dia nak keluar, dia nak selesaikan masalah tu, dia pun kata kesemua amalan manusia ni ditentukan oleh manusia itu sendiri. Bila dia kata macam tu, dia berlawanan dengan sebahagian daripada ayat Quran dan hadis yang mengatakan Allah yang menentukan. Sebab tu dia tak Ahli-Sunnah wal Jamaah. Jabariyah pula, kumpulan ni pula, dia kata apa? Dia tengok ayat-ayat yang mengatakan Allah tu berkuasa saja. Jadi dia pun kata tak, qada dan qadar ni manusia tak ada. Manusia tak boleh buat apa. Manusia ni seperti apa ni, seperti bulu ayam terbang gitu. Yang qada dan qadar tentu kat mana, itulah jadi. Jadi dia pun duduk saja gitu ya. Qada dan qadar. Dari Ahli-Sunnah dia mengimbangkan. Sebab apa? Dia ambil Quran dan Sunnah, dia pun faham dengan bahasa Arab yang betul. Sunnah tu mesti sahih. Al-Quran kena sahih juga. Tapi Quran yang sahih ni dah nampak dah 12 qiraat yang sahih. Selagi dalam 12 tu sahih. Dia ada Quran yang tidak sahih. Quran yang tidak sahih ni tidak dianggap Quran. Qiraat syazah dia panggil. Dan orang Syiah dia reka Quran pula sendiri.
dia. Sebab apa? Kan Osman tu kafir bagi dia. Jadi dia pun tolak. Tetapi Syiah yang kita kata paling kurang salah tadi tu, paling kurang Syiah tu kena mengaku Quran yang kita ada tu betul. Walaupun dia nak marah macam mana kat Osman, dia tak ada hak nak kata Quran tu salah. Kalau dia kata Quran yang ada sekarang ni salah, dia kafir tu. Itu bukan pasti lagi. Itu ajaran Syiah. Ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, dia keluar macam mana hasil daripada perdebatan tentang masalah ketuhanan. Dan tinggal lagi yang saya mungkin boleh sentuh pada hari ini ialah istilah Wahabi. Mari mana istilah Wahabi ni? Dan di negeri Selangor banyaklah diadakan seminar bahaya Wahabi. Jadi Wahabi ni sebenarnya sebenarnya berasal daripada nama orang, iaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Orang ni orang yang dilahirkan di Saudi, di negara Saudi Arabia, di zaman pemerintahan Turki. Zaman dulu Turki ni menguasai sampai ke Saudi. Negara-negara Arab berada di bawah jajahan Saudi, jajahan Turki, sampailah ke Algeria, Empire Osmania. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab pada kurun ke-17 Masihi, 17 ni kalau perasan kurun ke-18 ni Eropah mula nak naik ni. Kalau kita belajar manajemen ke marketing ke apa, teori-teori dia mesti diulas something. Dia zaman orang putih nak naik. Zaman ni zaman orang Islam nak jatuh. 200 tahun terakhir pemerintahan kerajaan Turki, pemerintahan yang sangat teruk, zalim, jahat, jahil, macam-macam. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab, dia melihat pengamalan agama pada zaman dia tu tak betul. Sebab apa dia kata tak betul? Sebab pengamalan, sebab kita mesti faham juga kerajaan Osmaniyah ialah kerajaan Sufi. Dia kumpulan Sufi. Bila sebut Sufi ni dia banyak dia lebih kurang Syiah juga sebenarnya, sifat-sifat dia tu. Tapi taklah Syiah, tapi dia banyak macam perayaan-perayaan, sambutan-sambutan. Dia banyak macam tu. Sufi, kumpulan Sufi. Kan kita tengok tak terlatih ramai-ramai. Lepas tu sempena Maulidul Rasul dia besar. Dia macam raya Maulidul Rasul. Dalam Sufi Maulidul Rasul ni besar. Dalam Sufi Nisfu Sya'ban tu besar. Besar macam perayaan. Dia ada yang mirip-mirip aliran Syiah. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab melihat bahawa inilah punca. Sebab negara Islam jatuh kan. Dia kata inilah puncanya umat Islam ni mundur. Sebab apa? Sebab orang Sufi masa tu, masa kurun ke-18 ni, dia tak pergi kepada ilmu lah. Ilmu macam berhenti dah zaman tu. Dia lebih kepada ziarah kubur, ambil berkat. Jadi trip ke mana minggu ni? Ziarah kubur siapa? Kubur ni, ziarah kubur ni. Kalau kita pergi ke negara-negara macam Turki ni pun mana lah, dia panggil wali. Dia baby, dia menziarah kubur-kubur lama dan dianggap inilah keberkatan yang dia nak. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab dia protes benda ni. Dia kata tak boleh kalau kita biarkan macam ni. Dia jadi macam tak ada guna lah Islam ni. Duduk ambil berkat dengan kubur saja. Dia pun memprotes dan dia membida'ahkan perbuatan tu. Dia kata perbuatan ni bida'ah. Akhir-akhirnya mungkin kot dia berdasarkan kepada pengamalan yang Sufi yang teruk sangat ni, dia mengkafirkan sebahagian. Maka bila dia mengkafir itu, wujudnya konflik dia dengan masyarakat Arab Saudi pada zaman itu. Nak dijadikan cerita, dia berjumpa dengan pula seorang ahli politik yang sedang mencari-cari peluang nak jadi raja, iaitu Muhammad As-Sa'ud. Muhammad As-Sa'ud. Jadi keluarga As-Sa'ud ni negara As-Sa'ud pertama sebelum kedatangan penjajah ialah ditubuhkan di zaman Muhammad bin Abdul Wahab.
Tapi Muhammad Abdul Wahab dia tak jadi pemerintah. Dia melihat bahawa situasi itu kena ubah ya. Jadi pemerintah diberi kepada As-Sa'ud. Berlaku peperangan dengan kerajaan Turki. Kerajaan Turki kerajaan Islam, tapi kerajaan Islam teruk lah. Tol mahal, gula naik semua. Jadi orang marah kan. Jadi lepas tu konsert banyak, bawa kubur sana, bawa kubur sini. Jadi Muhammad Abdul Wahab kata ni kena runtuhkan kerajaan ni. Dia pun berpakat dengan Sa'ud. British pada masa tu dia sedang mencari-cari peluang untuk nak mengecilkan empire Osmania. Besok. Lalu British pun support kumpulan dua orang. Support lah. Bagi senjata sikit, bagi ni, bagi ruang sikit, intelijen sikit, apa semua. Akhirnya berjaya menjatuhkan kerajaan. Bukan jatuh semua, maknanya Saudi dibebaskan, apa yang dipanggil sebagai penaklukan Turki. Tapi kalau dia lihat dari sudut perangai orang Turki zaman itu, memang teruk lah. Sebab dia dah menganggap orang Turki ni hebat, orang Arab ni bodoh, apa-apa beri orang Turki dulu, menegakkan apa keturkian tu. Generasi terawal yang menubuhkan negara Turki tak ada pun benda tu. Generasi yang sakit ni, dia berbangga dengan bangsa lebih daripada generasi yang sebenarnya cemerlang. Lalu terjadilah pertelingkahan dan akhirnya Sa'ud dapat membuat negara membebaskan diri daripada Turki. Jadilah berpecahlah Empire Osmania tu. Yang dah sakit tu. Dari sinilah timbul tohmahan bahawa Muhammad bin Abdul Wahab bekerjasama dengan British untuk menentang Turki, kerajaan Islam. Jadi kumpulan yang anti dengan Muhammad Abdul Wahab mengatakan dia ni sebagai pengkhianat negara Islam. Macam ni percaturan politik jadi pening tanda. Jadi Muhammad bin Abdul Wahab ni sebenarnya dia bukan mengasaskan aliran pemikiran. Dia tidak mengasaskan aliran pemikiran. Dia bermazhab Hambali. Dalam aliran mazhab Hambali ni ada ulama-ulama mazhab Hambali yang juga berdepan kehidupan dia sama macam Muhammad bin Abdul Wahab, tetapi dikurung yang lebih awal di Baghdad, iaitu Ibnu Taimiyah, dikurung ke-7. Ibnu Taimiyah ni dia berhadapan dengan pemerintah yang teruk macam tu juga. Kemudian penjajah mari, dia lawan penjajah, dia berjihad apa semua. Orang zaman dia pun suka sembah kubur, ahli sufi, tak nak pergi berjihad lawan musuh. Jadi lebih kurang sama. Lalu perangai dia pun lebih kurang sama. Yang ni pun keras, fatwa-fatwa dia keras, yang ni pun keras juga. Temu oleh apabila kerajaan Sa'ud sampai sekarang ni jadi bawah Sa'ud lagi, cuma Sa'ud era yang kedua menganut mazhab Hambali, tapi banyak refer pada Ibnu Taimiyah, maka orang menuduh pemikiran yang dibawa oleh mazhab ini sebagai mazhab Wahabi. Nampak? Orang ni sebab itulah pengikut aliran mazhab Wahabi sekarang ni, mereka tak suka nama Wahabi ni, mereka tak suka. Sebab dia kata apa? Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab bukan pengasas aliran mereka. Yang mengasaskan aliran mereka siapa? Hambali. Mazhab Hambali. Tetapi mazhab Hambali betul dengan mazhab dengan aliran pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab ni lain sikit. Sebab apa? Muhammad bin Abdul Wahab ni dia keras sikit situasi. Imam Hambali pun dia kena azab juga kan, kena tangkap, kena seksa, kena pukul, kena masuk penjara tu. Tapi dia mungkin zaman tu zaman lain, fatwa-fatwa dia tidak terlalu agresif seperti Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi yang dikatakan Wahabi itu sebenarnya ialah mazhab Hambali, tetapi kelas ada kelas sikit, iaitu kelas Zahiri. Zahiri ni bagaimana? Payah tak saya terang? Ke mudah? Mudah ke payah? Payah ke mudah?
Nampak ke tak nampak? Boleh tak? Boleh. Zahiri ni macam mana? Zahiri ni sebenarnya ialah aliran pemikiran dalam fiqh Islam. Sebab orang ahli sunnah apa tadi? Ahli sunnah ialah dia percaya kepada Quran, percaya kepada sunnah yang sahih dengan menggunakan bahasa Arab yang betul. Bahasa Arab ni dia ada dua jenis. Kalau Tuhan kata tangan, ada dua makna. Kalau secara literally, zahiri ni maknanya orang yang zahir. Kalau Tuhan kata literal, kalau Tuhan kata tangan, tangan. Tangan macam mana? Tak tahu. Serupa dengan tangan manusia. Mana pula Tuhan serupa manusia? Betul? Macam mana? Aku pun tak tahu. Dia anggap macam. Tapi disebabkan Quran kata tangan, dia nak guna juga perkataan tangan. Jadi satu aliran menggunakan bahasa Arab yang betul. Dia tidak mentakwil. Kumpulan yang kedua, bila sampai perkara yang tidak boleh dianggap tangan ni, kalau kita kata kat lembu ni apa dia ni? Kaki lembu tu kita ni tangan kan? Kaki lembu. Tangan yadun dalam bahasa Arab ialah tangan manusia. Jadi kumpulan yang kedua kata tak boleh kita faham tangan sebab yadun tu tangan manusia. Kalau tangan monyet macam mana? Tangan Allah, kuasa Allah sebenarnya. Jadi nampak tak? Kumpulan ni masih lagi betul bahasa Arab dia. Sebab itu kita tidak mengatakan kumpulan Wahabi ataupun Zahiri ni sesat. Nampak tak? Tapi Syiah betul ke salah? Syiah salah. Sebab apa salah? Sebab mereka penggunaan ayat Quran, sunnah dan bahasa Arab tidak mengikut syarat dia. Syarat ahli sunnah wal jamaah. Oleh itu, tuduhan mengatakan Wahabi ni bukan ahli sunnah wal jamaah tidak berasal. Tuduhan tidak berasal. Wahabi ataupun mazhab Hambali ataupun Zahiri ataupun sebenarnya kumpulan ni suka sangat kalau kita panggil dia Salafi. Bukan Salafi. Salafi. Sebab apa? Salafi ni maknanya kumpulan terawal. Dia mendakwa bahawa mereka lah kumpulan memahami Islam secara kumpulan terawal, iaitu zaman Nabi. Masing-masing mendakwa semua macam tu. Jadi ini sebut nama sajalah, Salafi, iaitu kumpulan generasi pertama, Salaf, orang yang terdahulu. Jadi mereka nak nama ni, kalau boleh panggil nama ni senyum lah. Kalau panggil nama ni malu. Hakikatnya ini dia hakikat dia. Mazhab Hambali, pemikiran Ibn Taymiyah plus Zahiri. Zahiri sebab apa? Sebab mereka lebih memahami Al-Quran dan Sunnah dengan Zahiri. Dalam aliran Zahiri ni ada Zahiri ekstrim dengan Zahiri ini pula. Antara Imam Zahiri yang sangat Zahiri dia ni lampau-lampau ialah apa? Al-Imam Az-Zahiri Ibnu lupa pula. Ibnu apa ni? Ibnu Astagfirullah. Biasa ingat apa? Ni lupa ibu-ibu. Marin, virus mari mana tak tahu. Tak sahur kot malam tadi. Kekurangan gula. Ibn Hazm Al-Andalusi. Ni dia zahiri dia lebih sikit. Dia tahap zahiri dia tu. Sampai kan dia tak nak takwil langsung. Boleh-boleh dia tak nak takwil. Sampai kan orang tanya dia, bila Nabi kata kalau orang kencing dalam air bertakung, maknanya makruh kan? Maknanya janganlah seorang itu kencing dalam air bertakung. Nabi kata. Orang tu tanya Imam Zahiri, kalau orang tu kencing kat lain, air tu mengalir, tak apa, yang penting jangan kencing dalam air bertakung. Kencing kat lain, air tu mengalir dalam air bertakung, tak apa. Yang penting jangan. Dia nak zahir saja. Tapi ada juga pandangan-pandangan dia yang relevan.
Dia ni anak menteri di Andalus. Dulu dia tak tahu apa, dia happy gitu ya. Lepas tu dia pergi masjid, dia tengok orang semayang jenazah tak suka rokok. Dia masuk dah apa tak rokok. Dia pun mula belajar agama, akhirnya dia jadi alim tetapi ekstrim. Orang biasanya tak belajar agama, kalau belajar agama sekali tu dia jadi ekstrim lain macam. Lepas tu orang marah kat dia, orang bakar kita ya. Di zaman dia itu orang bakar kita. Berlaku perbalahan. Tapi nak katanya tadi, kalau kita kata Wahabi ni, sebenarnya Muhammad bin Abdul Wahab, pemikiran dia sebenarnya mazhab Hanbali dari sudut mazhab fiqh, tetapi mazhab akidah dia ialah ahli sunnah wal jamaah sebenarnya. Tetapi pertikaian di Malaysia sekarang ni, saya dengar adalah pihak-pihak yang mengatakan mereka ni bukan ahli sunnah wal jamaah, maka tuduhan tu tak betul lah. Tapi mereka ni sifat orang zahir, orang yang dipanggil Wahabi ataupun Salafi ni, sifat mereka memang kasar. Dia fanatik dengan pandangan mereka, kebanyakannya kasar, dan mereka ni membincangkan isu-isu akidah yang di zaman dan mendahulu kala zaman kawan. Isu Tuhan duduk mana, akidah dia, isu-isu itu. Tetapi ulama-ulama Saudi apa semua, dia fiqh dia agak estetik, sebab dia zahir, dia tengok hadis, dia akan suka estetik daripada dia. Ada juga orang nak kenal, dia kata kalau kamu zahir, kamu kena takwil kat mana pun ayat Quran ni, tak boleh tengok zahir. Kalau tengok zahir ayat ni, kamu nak takwil macam mana? Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Siapa yang buta di dunia, maka di akhirat juga dia buta dan lebih sesat. Kalau tak takwil tu, sedih orang buta dunia, kamu bukan aku nak buta. Kan? Jadi kena takwil, buta iman, itu buta hati, bukan. Sebenarnya kumpulan Syiah ni, kumpulan yang ekstrim dalam fanatik tadi itu kepada keluarga, yang ni pula ekstrim kepada zahir nas. Sebab itulah ganti kepada kumpulan ni sebenarnya aliran kesederhanaan wasatiyah, yang melihat kepada banyak angle. Itu saya nak kaitkan. Saya rasa setakat sahaja hari ini yang dapat saya sampaikan. 3 istilah penting lah, Ahlussunnah wal Jamaah, Syiah dan Wahabi, yang saya banyak orang tanya akhir-akhirnya ke istilah ni apa berlaku kan. Sebab sekarang ni Iran banyak invest di Malaysia, jadi dia bawa sekali ajaran dia sebarkan, dan gaya kita ni dia pantang ada aliran baru. Kalau kereta baru dia minat, tak apa, tak model baru ni, agama pun tak baru juga. Jadi saya rasa setakat tu saja. Ada apa-apa 1-2 persoalan untuk seminit dua kita tak ada tak ada masalah ya, tak ada. Ada orang dah termasuk Syiah ke? Yang apa ya? Syiah yang paling tidak ekstrim, Syiah Zaidiyah. Syiah Zaidiyah di mana Imam Asy-Syaukani, seorang, dia ni dalam awal kurun ke-14 Hijrah, awal kurun ke-14 Masihi, dia telah rujuk di Yaman. Dia ni ulama Yaman, dan dia ni diterima oleh ulama sunnah sebagai buku-buku dia diterima sebagai satu rujukan. Imam Asy-Syaukani, tapi dia tidak Syiah, dia tidak mengkafirkan sahabat. Dia menganggap pemerintahan sepatutnya menjadi hak Ali. Banyak link dengan dakwah besar kan. Dia mengatakan yang
macam terbuka. Share lah. Tapi tu yang saya pilih tu. Memang banyak Nah, mengaji di sini. memang saya tu terkejut sebenarnya sebab ajaran Syiah ni sebenarnya tak relevan dengan sifat orang Melayu tu sendiri. Sebab Syiah ni kan dia sekali menangis dia pukul dada. Orang Melayu mana pernah mak sendiri mati tak pukul dada. Orang Arab, orang Iran pukul dada ni adat dia dah. Dia tak Syiah pun pukul. Kalau dia sedih sangat, dia orang Melayu nak buat-buat ni jadi macam tak jadi sikit eh. Ngada-ngada lagi tak? Wah pula Syiah celup ni. Dia sifat tu. Kalau sedih apa ni? Tarik rambut sampai lubuk ni. Bukan orang Melayu. Orang Melayu anak sendiri mati pun sedih gitu je. Tepi dinding gitu je. Ni mungkin sekamanya saya tengok dalam YouTube tu, pertama dia ambil budak-budak. Dia latih budak-budak. Mana anak yatim ke apa, dan dana dia daripada dia lah. Lepas tu kumpulan yang besar sikit ni dia ambil remaja-remaja yang tak memang suka berzina ke apa, dia bagi alternatif muta'ah. Nampak macam tu lah sekarang ni. Tengok pada pergerakan dalam YouTube tu, ya, bukan orang yang cerdik sangat lah ya, ataupun orang yang berpelajaran dalam bidang lain yang tak erti agama semangat. Macam pengikut Nabi palsu tu lah, hak nama Kahar tu kan. Dia Rasul Melayu tu dia siap kata lagi kami masuk syurga dijanjikan oleh Rasul ni. Awak nak masuk syurga tak ada siapa janji lagi. Dia rasa hebat lah. Dia rasa cerdik kan. Sebab dia tidak tahu ni, dia tak tahu dalam Islam ni Quran, Sunnah, bahasa Arab. Bila sesuatu informasi itu diberi, kita kena analisis dengan ni. Kalau kena tu maknanya dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia tak guna bahasa Arab, contohnya ayah pin kan, dia tafsir Quran tapi dengan bahasa dia sendiri, maknanya dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Tapi dia segi akidah sama kan? Tak sama. Dia adalah macam Allah tu satu, tapi Syiah ni kan banyak kumpulan ni. Ada yang kita Nabi itu Nabi Muhammad. Syiah yang kafir dia kata Ali Nabi. Antara kumpulan yang banyak di Lebanon, Drus. Orang Drus ni maknanya dia ni daripada Syiah, akhirnya dia jauh, akhirnya sekarang dia dah tak mengaku Islam. Dulu dia Islam Drus, aliran Syiah. Sudah beberapa lama kurun berlalu dia pun istihad bukan Islam. Macam Bahai asal Islam. Mirza Ghulam tu tak? Jadi lama-kelamaan dia pun keluar. Yang Ustaz yang Yusuf Qadawi cakap yang boleh terima tu tak semua Syiah kan? Secara umum. Dan Yusuf Qadawi pun antara ulama yang sangat lembut kan ni. Iaitu sebut Syiah, kita macam kita kata senangnya boleh semayang lah belakang dia kalau kita sebut Syiah saja. Maknanya dengan dia tu Syiah, kita menganggap dia tu Islam lagi. Bila kita melihat dia mengkafirkan para sahabat, tahulah bahawa dia ni. Dan sebenarnya majoriti memang mengkafirkan. Saya tak pernah jumpa lagi orang Syiah kata Abu Bakar tu baik, Aisyah tu fasik bagi dia dan kafir. Kalau baik fasik paling kurang. Kefahaman dia ni sangat bahaya lah. Dan dari sudut akhlak dia orang pula, secara praktikalnya di Iraq sekarang ni, mereka perangai mereka layan orang sunnah ni seperti orang Israel layan Islam. Mereka bunuh, halau, rampas rumah di Iraq sekarang. Itu mungkin sebab-sebab semasa lah. Kalau di Bahrain dia apa tu dia sikit. Jadi sehingga kan isu Bahrain baru ni, beberapa orang ulama Islam kata apa? Yang nak suruh
yang agak tolerate. Dia kata kita tak boleh memaksa agama lain ikut agama kita. Mereka melihat bahawa Syiah ni dah agama lain, sebab dia tidak berpegang Quran dan sunnah dia tu kabur. Dia ada aliran Syiah yang ada Quran sendiri, dia tambah. Sebab dia percaya kepada imam. Imam tu memiliki ilmu laduni yang dalam tasawuf tu kan, untuk guru boleh dari ilmu daripada Allah. Itu dalam Syiah. Sebab tu saya kata Sufi dengan Syiah ni adik benarnya. Dia percaya bahawa guru mempunyai ilham daripada Allah, walaupun dia kata bukan wahyu, tapi ilmu laduni dia panggil. Ilmu laduni tu, laduni tu, ni tu apa? Allah lah. Ilmu dariku dia daripada Allah. Dia istilahkan ilmu tu dalam kitab. Siapa yang dapat ilmu tu? Imam. Jadi bila imam dia buat apa-apa pun jadi betul, sebab dia ilmu dia daripada Allah. Cara Syiah sembahyang sama macam Pada dasarnya sama. Kalau dia ubah satu rakaat dia kafir. Sebab sembahyang tu 5 waktu tu dia tak boleh diubah. macam kita pergi masjid sembahyang kan. Sama. Orang yang dia Sama. Cuma dia sembahyang atas batu. Di KLIA dah ada batu-batu Syiah tu dalam bilik sembahyang. Cuba kita tengok. Saya diberitahu lah, kawan-kawan saya yang sembahyang, dia kata dia pergi, ini batu Syiah. Lain dengan batu-batu dalam bilik sembahyang di Morocco. Batu tu untuk tayamum. Lain. Yang istinja tu lain. Lepas apa ni, satu lagi yang dia boleh ubah ialah jamak. Orang Syiah dia jamak 5 kali sekaligus. Dia boleh lah jamak sekaligus 5 kali. Orang kita jamak takyah tu. Dia jamak 5 kali lagi. Tapi Ustaz, macam Syiah ni dia baca Quran juga. Kenapa dia tak apa maksud Quran tu dia tak ikut? Quran ni untuk pengetahuan kita, dia tidak, saya nak kata macam tidak boleh tu macam mana. Dia dalam isu ni Quran ni dia macam zaman Ali lah. Zaman Ali nak pergi bahas dengan orang Khawarij. Ibnu Abbas nak pergi bahas dengan Ali kata, "Kamu tak boleh guna Quran. Kamu guna Quran tak boleh buat apa, sebab Quran ni umum. Quran ni konsep Allah satu. Tapi bila persoalan politik, siapa yang nak merintah, dia tak ada. Yang dia ada ukhuwah Islamiah dia tu. Bila politik je dia umum Quran. Ustaz, dia mesti sembahyang pakai batu lah. Dia tidak mesti, tapi afdal. Dia tak mesti. Dia akan seboleh-bolehnya guna. Jadi macam mana tahu, saya pun pusing juga tengok banyak sangat di Malaysia ni, perkembangan tu sangat mengejutkan juga. Ada lah laporan kata 70,000 apa, saya tak tahu betul ke tak. Ada yang kata dah 70,000. Tapi kalau nak tengok orang Syiah yang bulan puasa ni dia tak puasa, pergi hotel Sri Pacific. Sri Pacific. Memang situ orang Syiah sewa kebanyakan hotel. Pergi nak tengok hari ni lah. Esok-esok lah ambil cuti sekali, pergi tengok. Saya terkejut tengok. Bila tengok orang isap rokok dan orang tak puasa, macam muka orang Arab. Saya pelik lah. Saya pergi duduk dengan dia barat, bahasa Parsi, bukan bahasa Arab. Orang Syiah tak puasa langsung. Dia kata dia musafir lah. Dan dia ada juga dalam Syiah ni, bila dia tak nak puasa dan semayang, dia kata dia ni musafir. Bila musafir ila rabbi, aku ni musafir sebab aku duduk dunia kan, musafir dunia, nak balik ke akhirat. Jadi Syiah ni dia lebih kurang Hindu sebenarnya. Kalau Hindu
ajaran dia ikut apa Sami di kuil tu kan. Sami di kuil tu kata apa semua betul. Jadi Syiah ni dia ikut Tok Lebay dia ni kata apa semua betul. Jadi create lah, dia akan create lagi, create. Tak habis lah dia rekaan dia tu. Dan Sami Hindu lah. Sebab tu Sami Hindu antara kuil ni dengan kuil ni lain ajaran dia. Sebab apa? Yang ni rekaan awal ni rekaan awal ni. Jadi Islam balik pada ni. Okey, saya rasa setakat. Alawiyah dengan Syariah. Alawi tu dinisbahkan pada Ali lah. Syiah juga. Syiah Alawi. Dia tu datang lebih daripada pemerintah lah. Ismailiyah kita pegang tadi lah. Dia pecahan daripada Isna Asyar dua belah. Dia tak mengiktiraf salah satu daripada imam tu, dia pun buat imam dia. Sebab apa? Sebab masing-masing nak mendakwa dia imam kepada yang ditunggu-tunggu dua belah.